Kita akan membaca Roma 8 ayat 31 sampai 39. 我们将阅读罗马书第8章31节到37节。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia, namun yang diterjemahkan dari bahasa Mandarin. 我将阅读印尼文，但是这个是由中文翻译的。 Kenapa saya memutuskan ini? Karena bahasa Mandarinnya justru lebih sesuai dengan terjemahan aslinya dan terjemahan bahasa-bahasa Inggris yang lainnya. 所以中文反而比印尼文、英文的话更接近它的原文。 Ada kata yang dipakai di bahasa Mandarin dan Indonesia berbeda, dan penggunaan tanda-tanda baca juga berbeda. 所以有些句子的话，印尼文跟中文是有所不同，然后呢有这个什么问号什么都不同。 Tapi yang lebih mendekati bahasa aslinya justru Mandarinnya. 但是更接近它的原文的话，反而是中文。 Saya bacakan. Jika demikian, apalagi yang dapat kita katakan? Jika Allah berpihak kepada kita, siapa yang dapat melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapa yang akan mengajukan dakwaan terhadap orang-orang pilihan Allah? Tanda tanya. Allah sendirilah yang membenarkan mereka. Tanda seru. Jadi ini bukan pertanyaan lagi. Siapa yang akan menghukum mereka? Tanda tanya. Kristus yang telah mati. Bukan tanda tanya. Lebih lagi ia telah dibangkitkan dan sekarang ia duduk di sebelah kanan Allah. Dan juga menjadi pengantara bagi kita. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah kesengsaraan atau kesusahan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, karena engkau kami menghadapi maut sepanjang hari, kami dianggap seperti domba yang akan disembelih. Namun dalam semua hal itu kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun makhluk lain manapun, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, pada tahun 1553 ada seorang reformator gereja bernama John Calvin. 所以在1553年的时候，有一个教会的改革，这是 John Calvin。 Dia mengalami satu tekanan yang hebat dari semua orang yang ada di kota Jenewa. 所以他当时在这个 Jenewa 这个城市，他给他很大的压力。 Dia dimusuhi oleh banyak orang karena ajarannya yang membongkar semua ajaran gereja yang telah menyeleweng pada waktu itu. 就是因为他的教导的话，已经拆毁了整个教会就是不对劲的教导，使得他整个城市的人就是跟他为仇。 Dia difitnah, ditentang, bahkan diancam untuk dibunuh. 他被诽谤，甚至被威胁要被追杀。 Namun menariknya dalam suratnya kepada temannya dia mengatakan kalimat yang bagus ini. 但是他对他的朋友写的书信，他如此说。 Bunyinya begini. Aku merasa dunia ini bersatu melawan aku. Tapi aku tahu Allah ada di pihakku dan itu cukup. 我觉得整个世界都在与我对抗，但我知道上帝站在我们这一边，这就足够了。 Ketika John Calvin ini di dalam satu situasi yang sangat menekan melawan dia, dia yakin Allah ada di pihakku dan itu cukup.
所以虽然整个世界他感觉上一直在压着他，但是他知道上帝在他这边，这就足够了。 Pernahkah Bapak Ibu Saudara merasakan satu kondisi di mana seolah-olah semua hal itu melawan saudara? 你会不会有一次觉得就是有事情的话，整个世界几乎好像跟你 Ada 对抗， penolakan mungkin dari orang-orang yang kita harapkan dia bisa terima kita. 有可能对我们认为应该可以接受我们的人，他也是跟我们对抗。 Atau satu kondisi sakit di mana seolah-olah Tuhan itu tidak sayang kita dan menolak kita. 也是有可能，因为我们是病痛，我们就觉得好像上帝不能接受我们，在拒绝我们。 Mungkin juga ada rasa bersalah yang terus bergelayut di dalam batin kita karena kita pernah melakukan kesalahan pelanggaran. 有可能因为我们曾经犯过罪的话，所以我们觉得自愧感。 Dan mungkin juga ada ketakutan akan masa depan. 有可能也是对将来感到害怕。 Bukan hanya takut masa depan anak, cucu atau takut masa depan kita di dunia, tetapi takut akan masa depan kita nanti kalau sudah mati itu mau kemana. 所以不单单对我们的孩子、孙子跟我们自己的将来感到忧虑，也是对我们以后死了之后到哪里。 Di tengah himpitan situasi yang menyeramkan itu, kita bisa ragu tentang Allah yang sesungguhnya ada di pihak kita. 有可能我们对神感到怀疑，因为上帝会不会在我们这一边呢？ Tapi Rasul Paulus di dalam bacaan Alkitab hari ini mau menegaskan, dalam segala situasi termasuk di dalam kekalutan hidup, Allah ada di pihak kita. 但是保罗在这边强调，在我们生活最难处的地方的话，上帝在我们这一边。 Kalau Bapak Ibu membandingkan dengan terjemahan bahasa Inggris yang lain, maka bunyinya if God is for us. 如果我们比较的话，用英文的话，表示是上帝为我们。 Apa bedanya Allah membela kita atau Allah ada di pihak kita dan Allah ada untuk kita? Bedanya di mana? 那就是上帝辩护我们，跟上帝在我们这一边有什么区别呢？ Kalau Allah di pihak kita itu merupakan ungkapan dukungan, sementara Dia yang mendukung kita pada dasarnya berada di luar kita. 如果这个 Ya, Dia berada mendukung kita, tapi posisinya berada di luar kita. 如果上帝在我们这一边的话，他是在外面，但是他一直在支持扶持我们。 Jadi misalnya ada prajurit yang berperang, maka sang raja itu dia mendukung dari belakangnya begitu. 如果比方说有军人在打仗的话，他的王的话，在旁边在后面在支持他。 Tapi Allah ada untuk kita, itu terjemahan yang lebih tepat, itu maknanya lebih dalam. 但是上帝是为我们的话，他的意思是更深的。 Bukan hanya berpihak saat situasi yang tidak baik, tetapi Dia berkomitmen total untuk kebaikan kita. 他不单单在我们这一边，但他是完全是为我们。 Maka meskipun tema kita Allah di pihak kita, kita harus membacanya lebih dari sekedar keberpihakan. Tapi Dia tetap ada untuk kita selamanya. 虽然我们的主题这个上帝在我们这一边，但是我们要了解上帝是在我们这边，就是他与我们同在。 Dan menariknya Paulus tidak hanya bicara tentang sebuah pernyataan kebenaran Allah di pihak kita, tapi dia sekaligus memberikan bukti-buktinya. 保罗不单单提到都是上帝在我们这一边，但是他拿出来证据，就是上帝与我们，上帝为我们。 Kita akan belajar dari Roma 8 ayat 31-39 ini 3 bukti bahwa Allah ada untuk kita. 那我们要学习有3个证据的上帝为我们。 Yang pertama, Allah mengaruniakan Yesus Kristus anaknya yang tunggal untuk kita. 第一是上帝是给他的独生子给我们。 Dan itu ada ayatnya 32 sampai 31 dan 32. 那都是31节到32节。 Kemudian yang kedua, kita akan menemukan kebenaran yang lain sebagai bukti Allah ada di pihak kita, yaitu Allah membenarkan dan Kristus membela atau menjadi juru syafaat bagi kita.
所以第二点的话，上帝称我们为义，基督为我们辩护。Kita 33到34节， bisa temukan di ayat 33 sampai dengan 34. 33到34节。 Lalu yang ketiga, sebagai bukti Allah ada di pihak kita, bahwa kasih Allah itu tidak pernah akan terpisah dari hidup kita. 那就是证明上帝在我们这一边的另外一个证据是，上帝的爱没有什么能使我们与上帝的爱隔绝。 Dan kita bisa temukan juga di ayat 35 sampai 39. 那可以找到在35到39节。 Mari kita lihat satu persatu dengan sabar. 好，我们这一一的看。 Bapak Ibu Saudara, disebutkan di sini Allah di pihak kita. Apa bukti pertama dan terbesar? 就是在诉说上帝在我们这一边最大的证据是什么呢？ Paulus menyebutkan Kristus Yesus diberikan kepada kita melalui kematiannya. 就是借着他的死的话，上帝把他的独生子赐给我们。 Ayat 31 ini adalah klimaks dari seluruh bagian Roma pasal 1 sampai pasal 8. 所以这个从第1章到第8章的话是最高点的，它的高峰点。 Jadi sebelumnya kita sudah belajar bahwa manusia berdosa dan karena itu harus dihukum. 所谓的反告点的话是这样，就是原本人人都已经犯罪了，该处罚他。 Manusia itu adalah orang yang paling celaka karena dia berdosa dan pasti dihukum. 就是人是最糟的，是充满罪恶，应该要处罚他。 Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan, kita sudah belajar itu. 就是法律没办法拯救人， Tapi syukur kepada Allah, Allah membenarkan orang-orang berdosa kita melalui Kristus yang telah mati. 但是感谢主，我们身为罪人的话，借着主耶稣的死的话，我们成为义。 Dan kita kemarin sudah belajar Roh Kudus memproses kita di dalam pertumbuhan semakin serupa dengan Dia. 就是借着圣灵的话，使得我们成长，我们更像上帝。 Dan di sini Paulus menegaskan apa yang semua sudah dikerjakan dan dituliskan di pasal 5 sampai 8 bahkan sampai mulai dari pasal 1 itu menyatakan bahwa Allah ada untuk kita, untuk kebaikan kita. 所以从第1章到第8章所写的整个的话，就是证明了上帝是为我们。 Dan di sini ditegaskan kembali buktinya adalah Yesus mati untuk kita. 那在这边再强调一次，就是证据是什么？上帝为我们死。 Saya kira Bapak Ibu Saudara setuju jikalau bukti terbesar tentang kasih Allah adalah Yesus mati untuk kita. Betul? 就 Setuju? 是我们赞成，就是最大的证据的话，就是上帝的独生子为我们替我们死。 Saudara tidak akan pernah menemukan janji Allah yang membuktikan kasihnya. Misalnya kalau kamu miskin nanti kamu akan kaya. Nggak pernah ada janji itu. 所以上帝从来没有给最大的证据，除了这个他的爱，他是给他的独生子，也从来没有说如果你贫穷，你信我的话就变成富足。 Lalu kita juga mengatakan kalau Tuhan mengasihiku, sayang kepadaku, pasti yang sakit akan sembuh. 就是如果上帝爱我，就是病痛的必定会得到医治。 Saudara tidak akan menemukan itu di Alkitab. 在圣经没有写这些。 Ketika Tuhan bicara tentang kasih, maka dia menunjukkan dan membuktikan lewat Yesus Kristus yang mati di kayu salib. 如果上帝讲到爱的话，他是借着耶稣在十字架替我们死， Dan itu diberikan untuk kita yang tidak pernah layak menerima kasih Tuhan itu. 就是他是给我们概不配的受到这个恩典的人。 Dan yang menjadi semakin luar biasa, ada pertanyaan retoris yang kemudian kita akan temukan jawabannya secara lebih gamblang. 其实有更奇妙的问题的话，其实在这个中文他问的，但是答案是肯定的。 Dia katakan begini, saudara. Jikalau anaknya sendiri diberikan kepada kita, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu untuk kita? 他说，如果即使他把他的爱子赐给我们的话，他不把一切都赐给我们吗？ Ini adalah logika Injil.
那这 logika 个 Injil. 这个就是我们圣经或者福音的一个逻辑。 Jadi gini, yang lebih besar 他说都是更大的， menjamin yang lebih kecil. 保证更小的。 Karena Tuhan sudah memberikan Yesus Kristus yang lebih besar, maka segala sesuatu untuk keselamatan kita itu akan mengikuti dengan sendirinya. 那就是上帝已经赐给我们最大的是耶稣基督的，为我们替我们死的话，所以一切的话小的各种各样，它会随着 Itu 我们都得 ibaratnya 到了。 begini, kalau Bapak Ibu Saudara diajak makan teman ke restoran all you can eat, semua boleh dimakan. 如果假设有朋友请我们吃，就是你可以吃所有的， Sudah lunas dibayar. 就是已经付款， Maka semua makanan, jenis makanan di situ sudah include, sudah termasuk semuanya dan kita nikmati itu. 所以所有在里面这食物的话，你可以享受的话，已经包括在里面了。 Nah, segala sesuatu ini jangan dibaca kekayaan, kemakmuran, penyakit disembuhkan. Enggak, ini adalah segala sesuatu berkaitan dengan hal-hal untuk menjaminkan keselamatan kita. 所以我们不能说这个一切的话是表示什么，是财产啊、病痛什么，不是，而是一切有关你的救恩的保证。 Tidakkah ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara? 这个是一个了不起的。 Kita kembali diingatkan oleh Paulus, hanya di dalam Yesus Kristus saja kita akan mendapatkan keselamatan yang sempurna. 所以保罗再一次提醒我们，只有在基督耶稣里的话，我们会得到完全的救恩。 Nah, jika hari-hari ini kita ada keraguan misalnya, apakah Tuhan itu peduli ya dengan hidup saya? 如果今天我们还是感到怀疑，上帝是不是理会了我的生活？ Lalu saudara mungkin bertanya, kalau Tuhan sayang saya, kenapa saya sakit? Kenapa tidak sembuh-sembuh? 如果上帝爱我，我为什么得到病痛，而且没办法康复呢？ Saudara juga mungkin memprotes dikit, Tuhan kenapa usahaku ini sulit? 为什么我的事业是不顺利呢？ Ketika saudara mulai ragu-ragu, saudara mesti lihat salib. 如果你感到怀疑的话，你应该看十字架。 Di sana Yesus Kristus berkata, aku ada untuk kamu. 在那边，耶稣说：“我在的话，我是为你们 Dan 在。 segala sesuatu yang untuk keselamatanmu aku berikan kepadamu. 所以一切有关救恩的话，我已经赐给你了。 Saya agak sulit membayangkan ya kalau ada agama, hampir semua agama saya kira ya mengajarkan Allah kasih, tapi buktinya apa? 所以我很难想象，就是所有的宗教都说上帝是爱，但是有什么 Coba 证 Bapak 据呢 Ibu？ berpikir kalau Allah mengasihi, di agama itu jelas Allah mengasihi, tapi buktinya apa ya? 我们想，如果其他的宗教都说上帝是爱的话，有什么证据呢？ Kalau kita bertanya dalam iman Kristen, jelas buktinya sudah gamblang. Yesus ada untuk kita. 如果我们问基督教的话，那很明确，就是上帝是为我们在。 Saudara dan saya harus bangga dan bersyukur bahwa kita mengenal Tuhan seperti doa saya tadi di awal. Bersyukur kita kenal Tuhan, Tuhan ada untuk kita, itu luar biasa. 所以我们要感谢主，上帝在是为了我们。 Sekarang yang kedua, bukti nyata bahwa Allah ada di pihak kita atau Allah ada untuk kita. 就是第二点的话，上帝在是为我们， Yaitu Allah membenarkan kita dan Kristus membela kita. 而且上帝使得我们称义，而且他会辩护我们。 Jadi dua pernyataan ini saya gabungkan ya. Jadi Allah membenarkan, Kristus membela. 所以这个两种的句子的话，把它连起来，第一是上帝称我们义，第二的话是上帝辩护我们。 Ayat 33 ada satu pertanyaan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? 所以第33节有一个问句是：谁能控告神所拣选的人呢？ Maka jawabannya itu tidak ada. 所以他的答案是没有。 Lalu kalimat Allah yang membenarkan mereka itu bukan pertanyaan tapi betul yang Mandarin. Allah yang membenarkan mereka. Tanda seru. 所以在中文的话，这个不是一个问号，而是谁称他们为义呢？那是
上帝已经称我们 Lalu 为 ada 义， pertanyaan lagi kan, siapakah yang akan menghukum mereka? 谁能定他们的罪呢？ Lalu ayat 34 itu bukan pertanyaan lagi tapi jawabannya. 但是第34节不是是他的答案，不 Tapi 是 sebelum 问。 itu dalam terjemahan bahasa Inggris ada kalimat no one, tidak ada seorang pun yang menghukum kita. 所以如果在英文的话，他那边写没有一个人，没有任何人。 Lalu ditegaskan Kristus Yesus telah mati, itu ditegaskan kembali di sini. 所以在这边也是强调的话，然而基督从死里复活的， Bahkan telah bangkit lalu kemudian duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang menjadi pembela atau pengantara kita. 所以他已经升到天堂，他坐在上帝神的右边，他也替我们祈求他成为我们的辩护。 Nah di ayat 33 dan 34 ini Paulus membawa kita ke ruang sidang surgawi. 所以第33跟30节，保罗把我们带到这个天堂的一个 Kita 法 Bisa 院。 membayangkan di dalam ruang persidangan itu ada Allah sang hakim yang adil. 所以在这个天堂的法院的话，有公义的上帝。 Lalu kita yang ada di depan di kursi panas itu sebagai terdakwa karena dosa-dosa 所以我们坐在前面的话是被定罪的人。 Dan ada si pendakwa yaitu iblis yang akan terus mengingatkan dosa kita, kesalahan kita yang lalu diomongkan ke hakim dia tidak layak untuk 所 diselamatkan. 以 Dia harus dihukum. 有 Dia harus 魔 dihukum. 鬼的话一直在控告我们是充满罪恶，我们过去所做的有哪些，我们不配的，不得到这个救恩。 Di sisi satunya ada Yesus Kristus yang menjadi pembela dan pengantara. 所以在另一边的话，有耶稣基督成为我们的辩护者。 Nah di dalam terjemahan bahasa Inggris maupun Mandarin itu juru syafaat ya, interceding. 就是在中文，他是替我们求告、祈求。 Jadi bukan pembela dalam pengertian mendukung, tapi dia juga mensyafaatkan, ngomongin terus sama si Allah Bapaknya, sang hakim itu. 所以如果印尼文的话，他那边是提到是辩护者，但是中文的话就是替我们求告，那是对的，就是耶稣一直向天父一直诉说我们。 Ketika iblis bilang, ini si Ponco ini dosanya banyak sekali. 所以比方说魔鬼说，陈牧师的罪恶是很多， Maka Tuhan Yesus bilang sama Allah Bapa sang hakim, enggak, dia sudah saya ampuni dosanya. 所以主耶稣会替我们讲的，向天父讲了，他已经我已经赦免他的 Sang 罪恶。 Bapa sang hakim ini melihat Yesus lalu membenarkan kita yang berdosa. 所以这个天父他会看这个耶稣基督，那后来使得我们称义。 Jadi Allah membenarkan karena Yesus menjadi pembela kita atau menjadi juru syafaat. Enggak, dia sudah diampuni dosanya, sudah saya gantikan posisinya. Terus gitu. 所以上帝会称我们为义，是因为什么？因为主耶稣一定替我们求告，还有辩护我们。 Jadi kita itu sampai dijaga, dilindungi sampai di pengadilan surga. 所以上帝会维护我们，带领我们到这个天堂的法庭。 Iblis tidak berkutik, tidak punya kuasa untuk merebut kita dari tangan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. 魔鬼的话没有权利从抢夺我们从上帝的手上。 Wah, itu luar biasa Bapak Ibu. Ini jaminan keselamatan yang luar biasa. 这个是保证的一个救恩的一个保证。 Saya percaya bahwa ketika Tuhan menarik kita untuk percaya, jadi kita percaya itu karena kekuatan Tuhan, lalu Tuhan akan menjaga kita. 所以我们相信，我们信主的话，因为上帝吸引了我们，上帝也会保佑我们。 Istilah yang betul itu bukan kita yang memegang tangannya, tapi tangan Tuhan yang memegang tangan kita. 这是正确的说法的话，不是我们握着上帝的手，而是上帝握住我们的手。 Ketika kita berada di dalam tangan Tuhan itu kita aman dari dakwaan apapun, termasuk Bapak Ibu Saudara rasa bersalah yang mungkin muncul dari hati kita. 所以，如果我们在上帝的掌握中的话，我们是很安全，甚至于我们的自愧感
Kadang kita bisa bertanya-tanya, aduh Tuhan dosaku banyak, saya bisa selamat enggak ya gitu. 所以甚至于我们会自问的话，我过去的罪恶很 Lalu 多，我 kita 难道 mulai 会拯救吗？ lalu kita mulai tergoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita pikir, kita anggap itu akan menambahkan keyakinan kita akan keselamatan kita. 所以我们可能会被引诱，我们认为我们所做的良善的事情的话，会增加我们可以进入天堂。 Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berpikir bahwa perbuatan baik itu bisa menambahkan keselamatan kita, tindakan kita itu kurang ajar terhadap Tuhan. 但是如果我们认为我们的良善的话、善事的话，可以增加我们对上帝对我们的好像好善行为的话，那我们是太过分了。 Karena seolah-olah apa yang sudah dilakukan Yesus di kayu salib itu tidak cukup untuk keselamatan kita. 意思是说，难道主耶稣在十字架所做的还不够吗？ Maka jangan pernah ragu sekalipun kita ada di dalam situasi yang jatuh bangun. Mungkin kita pernah gagal, kita jatuh dalam dosa. Jangan pernah ragu bahwa Tuhan itu tetap mengasihi kita. 所以虽然我们在跌倒或者在幽谷的话，我们不可以怀疑上帝一 Yesus 直拯 menjadi 救我们。 pembela, pengantara yang memastikan di surga pun kita selamat. 所以我们耶稣会保证我们，他成为我们求告者，我们一定会受到拯救。 Saya tidak pernah lupa dengan kisah ini dan saya mungkin pernah cerita, saya juga lupa di mana saya cerita, di mana saja saya cerita ya. 我可能已经讲过这个故事，但是我再一次又再讲。 Karena ini tentang misionaris Tiongkok yang namanya Watchman Nee. Watchman Nee bukan Watchman Lee. Ya, Watchman Nee. 这个有关就是在中国的宣教士名叫 Watchman Nee。 Watchman Nee. Saya membaca dulu di tahun 90-an sebuah traktat yang bagus banget. Orang Tiongkok yang pelayanannya luar biasa. Banyak kesaksian saya temukan di situ. 所以我当时1990年的时候，我阅读他的见证， Saya pilih satu saja kesaksiannya. 我选择其中一个的见证。 Satu kali dia didatangi anak pemuda yang baru saja bertobat mengaku percaya Yesus. 所以有一次，有一位刚刚悔改的新主的年轻人 Ya 过 perangai 来， hidupnya itu ya seperti anak-anak zaman itu ya nakal gitu, beling gitu ya nakal dan 所以他当时这个年轻人的生活，他过去的生活是很调皮。 dia sudah bertobat tapi masih bisa jatuh dalam dosa dan dia merasa aduh Tuhan pasti tidak sayang saya karena saya jatuh dalam dosa. 所以他虽然已经悔改，但是有时候还是会犯罪，而且他自己觉得可能上帝不爱我。 Lalu dia cerita kepada Watchman Nee, dia merasa rasa bersalahnya itu besar sekali karena aku nggak pernah bisa sempurna. 所以他告诉这个宣教士的话，我不可能是完全的人。 Bapak Ibu masih ingat enggak Watchman Nee ngomong begini. 后来 Watchman Nee 怎么说呢？ Nah, kamu lihat enggak di depan rumahku tadi ada seekor anjing. 你有没有看到，在我家的前面有一只狗？ Itu anjingku. 那是我的狗， Wah, taat sekali sama aku. 它遵守我。 Dia kalau pup itu tahu tempatnya. 它如果要排便，它知道它的地方。 Dia tidak pernah mengotori rumahku. 它从来不会使得我家里肮脏。 Nah, sekarang kamu lihat itu di ruang tamu ada anak kecil, itu anakku. 所以你看到在这个客厅家里都是有孩子，小孩 Kamu 子， tahu 那是 enggak? 我的孩子。 Kamu tahu enggak dia kadang berak di lantai itu. 所以你看到他是在地上排便， Kadang air kencingnya dipakai untuk mainan. 所以有时候他玩他的这个尿尿， Badannya kotor banget. 所以他的身体很肮脏。 Terus Watchman ini tanya ke anak muda ini. 后来他就问这个年轻人， Besok yang Mungkin- jadi ahli waris itu anakku atau anjingku? 成为我下一代的遗传给下一代的是我的孩子还是那一只狗呢？ Pemuda itu berkata, oh ya anaknya Lause. 后来他说应该是你的孩子。 Jadi anak itu tetap anak walaupun dia belepotan. 所以这个孩子仍然是孩子，虽然是肮脏的。 Dia beda sama anjing yang bersih tapi dia bukan anak kita. 跟这个狗的话，虽然干净，它不是我们的孩子。 Anak akan menjadi tetap anak yang dikasihi walaupun dia belepotan.
孩子虽然是肮脏，还是仍然被爱的孩子。 Dan itu posisi kita di hadapan Tuhan karena Yesus Kristus. 这是我们在上帝的面前的一个位置，是因为主耶稣。 Makanya kita sering belajar ya, dosa sebesar apapun tidak pernah mengalahkan kasih Allah yang jauh lebih besar dari dosa kita. 所以无论多大的罪恶，不会打败上帝对我们的大爱。 Betapa berbahagianya kita kenal Tuhan Yesus. 所以我们认识主耶稣是多么幸福。 Ini yang kedua buktinya. 这个是第二点的证据。 Allah membenarkan, Yesus membela kita. 所以上帝使得我们称义，上帝辩护我们。 Yang ketiga, yang terakhir. 第三点，最后一点， Tidak ada apapun di dunia ini 没有 yang 任何 dapat 事 memisahkan 情 kita dari kasihnya. 使我们跟上帝的爱隔绝。 Saudara, di sana dikatakan bahwa Paulus sendiri itu mengalami begitu banyak masalah sebetulnya. 所以保罗自己他经历到很多事情， Dan jemaat Roma itu juga mengalami begitu banyak masalah. Ada kira-kira 7 hal yang kelihatannya bisa mengancam kasih Allah. 所以这个罗马的信徒的话，他们也是经历到有7件事情会为伤害上帝对他们的爱。 Kesusahan, penderitaan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan pedang. 那就是好像患难啊、困苦啊，后来逼迫啊，后来饥饿啊，各种各样的。 Tapi Paulus mengatakan bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang. 但是保罗在这边强调，我们是得胜有余的。 Maksudnya apa? 什么意思呢？ Jangan dibaca, wah ini bisnis dari yang terpuruk jadi diangkat, wah kita jadi pemenang. Bukan itu. 所以得胜有余并不代表，比方说我们做生意艰难的话，那后来变成好像很兴 Lalu 旺。 sakit disembuhkan Tuhan, lalu kita berkata kita lebih dari pemenang. Bukan itu. 所以好像生病的话，后来得到医治，后来我们就说了，上帝使得我们得 Ini 胜 bicara 有余。 tentang bahwa segala sesuatu yang membuat kita menderita tidak pernah bisa memisahkan dari kasih Allah di 所 dalam 以一 Yesus. 切使得我们受到苦难的，不会使得我们与上帝的爱隔绝。 Ketika kita tetap setia mengiring Tuhan di tengah situasi yang sulit ini, itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih Kristus yang ada menyertai kita. 所以我们在艰难当中仍然跟随耶稣，不是因为我们的力量，因为什么？是上帝对我们的爱。 Bahkan ini menariknya, Allah seringkali memakai penderitaan untuk mendewasakan kita. 所以这个有趣的，上帝经常借着这个苦难的话，使得我们更成熟。 Iblis seringkali berpikir dengan penderitaan orang akan membenci Tuhan ya, menyangkali Tuhan. Tapi di tangan Tuhan penderitaan bisa dikerjakan untuk kita semakin mengasihi Tuhan. 所以魔鬼认为，就是经过苦难的话，使得一个人离开上帝；但是在上帝的手上的话，使得我们更像他。 Dan ini berlaku bagi anak-anak Tuhan yang sudah dipilih. Tadi orang-orang pilihan yang percaya kepada Yesus. 所以这个对谁？对已经被上帝所拣选的人。 Maka tidak pernah ada kekuasaan apapun termasuk di udara yang bisa merebut kita dari kasih Tuhan. 所以 Nggak ada. 没有什么掌权，甚至在这个空中的掌权者的话，会抢夺我们从上帝的爱。 Bapak Ibu pernah enggak menjumpai orang-orang yang sakit sampai parah gitu ya. Tetap mengasihi Tuhan. 所以我们有没有见过，就是他们生病生得很严重，还是仍然爱主？ Ada orang yang melayani Tuhan malah mengalami musibah, ini itu, masalah-masalah. Tetap mengasihi Tuhan, tetap melayani Tuhan. 有些人已经服侍主，但是他还是面临困难，但是他仍然爱主。 Kita boleh berkata memang mereka orang hebat. 我们可以说他们是了不起的人， Tapi lebih hebat lagi Tuhan yang menguatkan mereka. 但是有更了不起的上帝使得他们 Karena 坚强。 kasih Tuhan tidak pernah terpisah dari hidup mereka. Tuhan yang akan terus mengerjakan segala sesuatunya itu untuk kebaikan kita. 所以因为上帝的爱从来没有与他们隔绝的话，他们会按照上帝的慈爱施行一切。 Dan ini berarti satu penghiburan kita yang luar biasa. 这个也是带给我们很大的安慰。 Maka pasal 8 ayat 31 sampai dengan 39 ini sebagai sebuah kesimpulan akhir
yang paling klimaks. 所以这个第8章这个是最后的一个反告点的一个结论。 Karena jika Tuhan ada di pihak kita, jika Tuhan ada untuk kita, tidak ada yang bisa melawan kita. 所以如果上帝在我们这一边，如果上帝在为我们在，没有一个人能抵挡我们。 Dan karena itu kita tidak perlu takut. 所以我们不需要害怕。 Tidak ada yang bisa mendakwa atau menghukum kita. 从来没有一个人定我们的罪，也从来没有一个人可以控告我们。 Dan karena itu jangan kita menghukum diri kita sendiri tapi berserah kepada Tuhan. 所以我们不可以控告我们自己，我们要仰望神，交托于神。 Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. 所以没有使得我们没有使得我们跟上帝的爱隔绝。 Dan karena itu jangan biarkan penderitaan membutakan kita dari penglihatan akan kasih Allah. 所以不让这个困苦的话，使得我们对上帝的爱看不到或者瞎眼。 Allah bukan hanya bersimpati, tapi Dia ada untuk kita. 他不单单与我们同情，但是他在是为了我们。 Ada 3 bukti. 有3个证据。 Saya ingin bertanya, bukti pertama apa? 我要问第一个证据是什么？ Apa tadi? 什么？ Yang pertama, 第一点， Allah mengaruniakan Yesus Kristus. 所以上帝是给我们主耶稣。 Yang kedua, 第二 Allah 点， membenarkan dan membela kita. Yesus Kristus membela kita. 第二点，上帝为我们上帝是使得我们称义，还有还有上帝辩护我们。 Yang ketiga, 第3点， tidak ada apapun di dunia ini yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam. 没有任何事情使得我们与上帝的爱隔绝。 Saya bersyukur boleh mengenal Tuhan Yesus. 感谢主，我可以认识主。 Dalam beberapa minggu ini saya dan istri nonton sebuah tayangan di TikTok dan ditayangkan juga di YouTube. 所以我在这些礼拜的话，我看到在这个抖音跟这个 YouTube 的一个视频。 Setelah saya konfirmasi ke beberapa orang, mereka juga ternyata nonton tayangan ini. 所以我问了好几个人，他们也是看同样的视频。 Dan yang membuat saya bersyukur, 使我感恩， banyak orang percaya Yesus. 很多人信主， Orang-orang yang di pelosok, 就特别在远处的地 yang 方， tidak terjangkau oleh pemberitaan Injil. Tidak ada misionari pergi sana. 就是没有宣教士到那个地方，也福音没有到那个地方。 Tapi lewat siaran langsung TikTok oleh seorang apologet ini, Injil masuk ke sana. 就是借着这个在抖音这一个什么解经家的一个视频， Banyak sekali 福音可以打到那个地 orang yang 方， percaya kepada Yesus. 所以很多人信主了。 Dan beberapa diantaranya adalah orang-orang yang dulunya Kristen lalu meninggalkan Yesus. Setelah mendengar apologet ini, dia kembali lagi kepada Yesus. 所以有些人的话，以前是信主，后来离开了，后来就回到信主， Itu mengharukan sekali. 那是令我感动。 Tadi malam ada seorang bapak-bapak. 昨天晚上有一个Dia 父亲， sudah mendengarkan sangat lama, dia seorang mantan TNI. 他是已经退休的一个军人， Dia mau percaya Yesus. 他要信主， Tapi takut dengan masyarakat, dengan keluarganya. 他都害怕就是当地的社会。 Istri dan anaknya yang sudah diajak, dia juga takut dengan masyarakat. 所以他已经带领孩子跟太太，他也是怕这个当地的居民。 Dan saya percaya ketika Injil masuk ke semua pelosok itu, 我相信，当这个福音可以打到这个远处各地方， seperti kata Tuhan Yesus, 好像主说的， kedatangannya sudah semakin dekat. 他的来临，他的降临快到了。 Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin semua orang binasa. 因为上帝不愿意人人都灭绝， Tuhan ingin semua orang selamat.
他要人人拯救。 Dan bagaimana kita merebut mereka dari tangan kuasa-kuasa si jahat yang membutakan tentang Yesus Kristus. 所以我们如何把他们从这个黑暗权势的手中把他抢回来？ Dan bersyukur kalau kita sudah menjadi orang yang percaya. Jangan pernah kita menjadi kecewa kepada Tuhan karena kondisi kita. 我们感谢主，如果我们已经信主，但是不要因着不好的事情，我们就不信他。 Tanggung jawab kita harus terus berserah kepada Tuhan. 我们还是仍然要交托于上帝。 Kiranya Tuhan menjaga iman kita, kesetiaan kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. 所以愿上帝在保守我们的心情，等到我们见主面。 Mari kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh mengenal Yesus dan percaya kepada Yesus. 所以我们要感谢主，如果我们可以信主，可以认识他。